Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zain bin Zainuddin, nombor matrik 275046. Assalamualaikum, saya Mas Nizan binti Ismail, nombor matrik 275028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Yasni, nombor matrik 275037. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Yasni, bernombor matrik 275138. Selamat pagi, nama saya Kiro Kumar. Nombor matrik saya 275021. Selamat pagi, saya Melvin Anak Tafi, nombor matrik 275033. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Ali. Saya Nandeswaran anak lelaki Gunasegran, nombor matrik 275872 daripada kumpulan C17. Terlebih dahulu ingin memohon maaf kerana saya tidak dapat turut serta bersama kumpulan saya dalam tugasan lapangan disebabkan saya telah terlibat dalam satu kemalangan yang menyebabkan kaki saya terpaksa dibedah dan saya masih dalam pengawasan pihak hospital dan tidak dapat berjalan. Dan pada masa yang sama saya ingin mengambil kesempatan untuk menerangkan tentang serba sedikit tentang laporan kajian lapangan kami. Pada umumnya masyarakat orang asli berada di seluruh semenanjung Malaysia kecuali Perlis dan Pulau Pinang dengan anggaran populasi sebanyak 172,000 dan terdapat 3 suku kaum yang utama di dalam masyarakat orang asli, iaitu Negrito, Senoi dan Proto Malay. Bagi mempelajari lebih lanjut dan mengetahui tentang budaya, adat, pakaian, koleksi dan banyak lagi, tim C17 telah pergi ke Orang Asli Craft Museum yang terletak di Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Apa yang menarik? Jom kita tengok. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita di Muzium Orang Asli. Assalamualaikum Tuan Asmawi. Saya Muhammad Zain, wakil daripada Kumpulan 8 pada hari ini. Saya minta Encik Asmawi untuk kenalkan diri. Okey, nama saya Asmawi bin Muhammad Yunus, selaku Ketua Muzium Seni Kraft Orang Asli yang berada di bawah Jabatan Muzium Malaysia, dan saya sebenarnya berada dalam perkhidmatan kerajaan bermula pada tahun 1996 lagi, dan saya berada dalam dunia orang asli bermula pada tahun 2002 sehinggalah sekarang. Terima kasih Encik Asmawi. Okey, boleh tak saya tahu sejarah penubuhan Muzium Orang Asli ni dan apakah objektif penubuhan muzium ni? Jadi idea untuk penubuhan Muzium Seni Kraft Orang Asli ini sebenarnya bermula pada tahun 1995 lagi, sudah lama. Tetapi dia hanya dapat direalisasikan pada tahun 2003 dan dibuka kepada orang awam pada 7 hari bulan 7 2003 yang lalu, dan dia sebenarnya di bawah bangunan atas ni dia nama bangunan Seriwani. Bangunan Seriwani yang merupakan pada asalnya adalah bangunan duty free. Sekarang dah tak ada duty free lah, semua dah bayar agaknya. Jadi dah bermula daripada 2003, Muzium Seni Kraft Orang Asli mengalami beberapa kali proses untuk menaik taraf, di mana kali pertama pada tahun 2005 dan kemudian seterusnya pada 2010, dan kali terakhir muzium ini diubah suai pada 2014 yang lalu. Kemudian bermula pada 1 April 2015 yang lalu, Muzium Seni Kraft Orang Asli telah mengenakan bayaran masuk, di mana sebelum ini tidak ada bayaran masuk dikenakan, tapi bermula pada 1 April 2015 yang lalu kadar bayaran masuk dikenakan RM2 untuk pelawak tempatan luar negara, RM5, kanak-kanak 12 tahun dan ke bawah adalah percuma, dan untuk UKU dan warga emas adalah RM1. Jadi berbalik kepada objektif penubuhan Muzium Seni Kraft Orang Asli ini sendiri,
di mana Museum Seni Kerah Orang Asli ini berperanan untuk memelihara, mengumpul, mengenal pasti segala artifak-artifak orang asli untuk tujuan simpanan kekal dan juga untuk dipamerkan kepada orang ramai. Selain pada itu, Museum Seni Kerah Orang Asli juga turut menjalankan kajian lapangan berkenaan dengan seni kerah orang asli, kebudayaan juga, dan apa jua yang berkaitan dengan masyarakat asli. Kita akan buat kajian, kita akan menghasilkan dokumentari dan dokumentasi sebagai untuk simpanan kekal di sini dan juga bagi untuk rujukan masyarakat umum pada masa akan datang. Inilah. Dan kita juga menjalankan program pameran sementara. Contoh yang biasa yang pernah kita buat, contoh pameran Magis Belantara yang sepenuhnya melibatkan koleksi ataupun penceritaan mengenai masyarakat orang asli, dan juga pernah kita buat pameran topeng orang asli, dan itu kalau di Jabatan Museum. Selain pada itu, kita juga Museum Seni Kerah Orang Asli juga membuat pameran-pameran di tempat-tempat yang di luar lah, sama ada di Maib ataupun sempena dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa. Selain daripada itu, Museum Seni Kerah Orang Asli juga melaksanakan beberapa program bagi museum ini sendiri sebagai institusi pendidikan tidak formal, di mana kita mendidik masyarakat mengenai ilmu-ilmu berkaitan dengan masyarakat orang asli, di mana kita memberi pendedahan kepada masyarakat untuk mereka mengenal pasti ataupun mengetahui orang asli yang berada di Semenanjung Malaysia. Asli ini terbahagi kepada 3, iaitu Negrito, Senoi dan Melayu Proto. Ketiga-tiga kelompok ini dapat dibezakan melalui bahasa, suku hidup, tempat tinggal, paras rupa dan warna kulit. Ketiga-tiga kelompok ini boleh dibahagikan juga kepada 18 suku kaum, dengan setiap satu kelompok mewakili 6 suku kaum. Kelompok Negrito bermaksud negro kecil yang kadangkala wujud dengan panggilan Semang di pantai barat dan di pantai timur Semenanjung Malaysia. Kelompok ini berjumlah 3% daripada keseluruhan masyarakat orang asli di Semenanjung Malaysia. Mereka mempunyai ciri-ciri fizikal seperti ketinggian yang rendah, kulit kegelapan, iaitu hitam manis, iaitu rambut kerinting yang lebat. Kelompok ini boleh didapati di negeri Kelantan, Kedah, Perak dan Pahang. Bagi kelompok Senoi, mewakili 55% daripada keseluruhan jumlah penduduk orang asli di Semenanjung Malaysia. Mereka mempunyai ketinggian fizikal yang lebih rendah sedikit daripada kelompok Negrito. Kulit warga Senoi adalah berwarna kecerahan dan rambutnya hitam berombak. Kebanyakan mereka tinggal di negeri Perak, Pahang, Terengganu dan juga Selangor. Bagi kelompok Melayu Proto, tinggal berjiran dengan masyarakat orang Melayu di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Mereka mempunyai ciri fizikal seperti ketinggian badan yang tinggi, kulit lebih cerah dan rambut yang panjang serta lurus. Mereka membuat penempatan di pinggir kampung Melayu dan kawasan bandar. Masyarakat orang asli ini, khususnya suku kaum Mahmeri, dia terkenal dengan tarian topeng atau dipanggil tarian Jo'oh dalam bahasa orang asli. Tarian topeng ini dimainkan sempena menyambut Hari Moyang, khususnya oleh suku kaum Mahmeri.
masyarakat orang asli secara umumnya mempunyai 3 elemen penting di dalam menghiaskan diri. Okey, yang pertama adalah perhiasan kepala seperti yang kita tengok ini. Di dalam bahasa aslinya dipanggil sebagai tempuk. Ya, ini merupakan perhiasan kepala yang digunakan. Dan seterusnya kita ada perhiasan dada seperti yang kita tengok di sini, perhiasan dada ini. Dan kemudian yang ini adalah merupakan perhiasan di lilitan pinggang. Yang mana kita sentiasa lihatlah masyarakat orang asli dia akan memakai perhiasan di lilitan pinggang ini. Dan kemudian kalau seperti yang kita tengok, kita di sini ada baju ya. Baju ini dibuat daripada kulit kayu terap, di mana kulit kayu terap ni akan ditebang, kemudian akan diketuk sehingga lekang dan getahnya akan dibuang. Kemudian dia akan direndam di dalam air yang mengalir dan apabila kering mereka jadikan baju ini sebagai pakaian mereka. Okey, seterusnya kita mempunyai aksesori-aksesori yang biasa digunakan atau dihasilkan oleh masyarakat asli. Okey, seperti yang kita tengok di sini, kalau dalam bahasa Melayunya digelar sebagai gelang rotan ya. Tetapi di dalam bahasa aslinya merupakan sempai. Dan juga di sini ada buluh diperbuat daripada buluh. Ni adalah merupakan sikat dan juga sanggul yang diperbuat pada buluh yang berada di kawasan sekitar mereka. Jadi inilah merupakan keunikan masyarakat orang asli yang masih lagi diamalkan sehingga kini. Sekian, terima kasih. Seperti yang kita tahu, dia hidup dalam persekitaran hutan. Dia hidup dalam persekitaran hutan tu, dia dapat ilham untuk menghasilkan alat-alat muzik. Mereka percaya dengan bermain alat muzik ni dapat menghindarkan diri daripada gangguan semangat jahat. Berikut adalah alat-alat muzik yang dihasilkan oleh masyarakat orang asli. Seperti yang kita dapat lihat, alat muzik bernama pensol, dihasilkan menggunakan buluh. Lepas tu selain itu, pensol ni juga merupakan seruling hidung. Tu dapat juga alat muzik bernama tweed, alat muzik bernama getuk. Getuk ni menghasilkan bunyi melalui ketukan buluh yang telah ditebuk. Itu kita ada keranting yang dihasilkan menggunakan buluh, kerek yang juga dihasilkan menggunakan buluh yang dimainkan oleh kaum Semai. Gendang seperti biasalah gendang kan. Lepas tu kita ada genggong untuk mendengar bunyi nyaring. Kita boleh main waktu malam pada waktu sunyi. Lepas tu kita ada rebak. Rebak ada dua jenis. Satu yang dihasilkan menggunakan luarannya menggunakan kulit kera dan dalamnya menggunakan tempurung kelapa. Alat muzik yang ni dimainkan oleh kaum Samalai. Dan satu lagi alat rebak dihasilkan menggunakan kulit ikan buntal dan di dalamnya dihasilkan daripada tempurung kelapa. Dan kaum yang memainkannya adalah Samalai. Orang asli mempunyai salah satu kesenian yang kesenian utama dalam kegiatan ataupun dalam keperluan harian mereka, iaitu anyaman. Asal anyaman, masyarakat orang asli banyak menggunakan sumber daripada persekitaran mereka. Mereka menggunakan daun mengkuang, daun pandan dan rotan sebagai bahan utama dalam menghasilkan anyaman. Sebelum itu, bahan-bahan itu akan dipotong, dikerat, direndam dan dijemur sebelum mengalami proses seterusnya. Bahan-bahan yang sudah mengalami pelbagai proses akan dianyam mengikut bentuk corak yang ingini. Corak anyaman yang dihasilkan oleh mereka berdasarkan motif tumbuh-tumbuhan yang terdapat di persekitaran kehidupan mereka. Proses untuk menyimpan setiap anyaman mengambil masa antara 1 hingga 4 minggu. Komuniti mereka berpegang kepada perantara agama yang dikenali sebagai Tok Halak ataupun Poyang, lebih diperkenalkan sebagai Bomok, yang berperanan dalam ketentuan aspek ritual dan penyaluran kepercayaan memburu.
Yang paling utama sekali, mereka menggunakan sumpit. Sumpit ni telah diiktirafkan oleh UNESCO juga. Yang ni sumpit. Lepas tu yang ni merupakan tabung damak. Tabung damak tu diorang biasanya menggunakan untuk menyimpan orang asli akan menyimpan diorang damak untuk sumpit ni. Dan yang ni merupakan alat-alat yang lain diorang menggunakan untuk pemburuhan. Akhir daripada Tuan Asmawi. Kata-kata terakhir daripada saya adalah saya menyuruhlah kepada masyarakat luar yang berkesempatan ataupun ambillah ruang dan peluang yang ada, datanglah melawat ke Museum Seni Kerah Orang Asli untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan masyarakat orang asli dan apa kelebihan-kelebihan yang ada di kalangan masyarakat orang asli ini yang masih lagi tidak yang ada kalanya masih tidak diketahui oleh masyarakat umum di Malaysia. Ini adalah merupakan sesuatu yang rugi kalau kita sendiri tidak mengetahui keunikan yang ada di negara kita. Jadi itulah pengharapan saya kepada masyarakat di luar sana. Baik, okey. Di samping itu, kami di kesempatan ini kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Asmawi kerana sudi meluangkan masa bersama-sama ahli kumpulan kami dan memberikan sedikit ilmu, serba sedikit tentang orang asli pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Okay.